Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat lagi bersama-sama dalam rancangan Tanyalah Ustaz yang merupakan satu rancangan kegemaran ramai kerana ianya mendedahkan ilmu-ilmu yang terkini. Kerana ianya mendedahkan ilmu-ilmu yang bakal kita bincangkan nanti dalam tajuk kerangka perbincangan kita selama 3 hari kita berancangan, iaitu indahnya perubatan Islam. InsyaAllah ilmu yang kita dapat itu merupakan satu ilmu yang berkat. Satu ilmu yang boleh membantu kita ketika mana kita perlu untuk melakukannya. Apabila kita berbicara tentang perubatan Islam ini, rupa-rupanya di sana banyak keindahan-keindahannya, banyak penyembuhan-penyembuhannya. Sebab itulah kalau kita tengok orang yang mengkaji perubatan Islam ini, seumpama Ibnu Sina, Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Taimiyah, orang ni adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengkaji ilmu perubatan Islam ini. Sehingga hari ini doktor-doktor moden pun berdasarkan formula-formula yang dikeluarkan oleh Ibnu Sina itu sendiri, formula-formula yang dikeluarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi kita sebagai umat Islam, kita perlu bangga tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita dibekalkan dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat penyembuh, dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat syifa. Yang penting kita mengamalkannya. Dan penyakit yang kita bincang selama 3 hari ini tuan-tuan, saya bincang dalam konteks penyakit yang fleksibel. Saya bincang penyakit sakit kepala, saya bincang bara, saya bincang jantung, saya bincang migrain, saya bincang gout, saya bincang kencing manis, saya bincang darah tinggi, saya bincang penyakit gila, saya bincang penyakit rohani, saya bincang penyakit sihir, keseluruhannya. Keseluruhannya kita bincang pada pagi yang penuh keberkatan ini. Tuan-tuan, orang sakit, Tok Bomo mana kita bagi tahu, doktor mana kita bagi tahu pun yang pasti mereka akan pergi cari. Kalau mereka cari ilmu perubatan Islam macam kita belajar hari ini, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita selamat umat Islam. Tetapi kalau mereka cari bomoh-bomoh yang karut-marut, apatah lagi yang bukan Islam, habis orang Islam berdosa. Apa yang saya nak tekankan tuan-tuan dan puan-puan? Saya nak tekankan bahawa ilmu ini adalah merupakan satu ilmu fardu kifayah. Sekurang-kurangnya kita berancangan 3 hari ini, ayat-ayat yang tuan-tuan dan puan-puan salin itu boleh menyelamatkan kita, jiran kita, penduduk di taman kita, penduduk di jajahan kita, negeri kita, negara kita, daripada melakukan perubatan-perubatan yang khurafat yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang, saya nak sebut mungkin dalam 2-3 minit, kadang-kadang sakit manusia itu juga, apabila saya teliti, apabila saya kaji mengikut kajian saya, rupa-rupanya apabila kita mengkaji, kita tengok penyakit misteri yang dialami oleh anak-anak kita itu disebabkan nama-nama yang kita berikan kepada mereka. Ada nama, letak nama ketua jin, letak nama anak dia. Tolong perhatikan nama-nama ini tuan-tuan dan puan-puan. Sebab banyak di klinik saya dalam fail nama yang sama sakit misteri. Yang pertama sekali nama Balkis. Balkis. Salin. Yang kedua Kristina. Kristina, tak kira lah K ke Q ke, Kristina. Itu nama penghulu jin tu. Yang ketiga, nama apa? Najwa. Najwa ni dalam bahasa Arab, bisikan. Orang ni akan kena was-was. Ataupun akan adalah perangai-perangai yang tidak elok ataupun masa kecil menangis kuat. Ni orang jenis ni. Dan yang keempat nama apa? Yang keempat, Zakwan. Ni nama-nama mengikut kajian saya lah. Dalam buku cantik maknanya. Tapi dalam perubatan Islam rupa-rupanya dia sakit sebab dia letak nama anak-anak jin sebagai anak-anak dia. Banyak lagi nama-nama kita akan sambung selepas. Antaranya juga nama yang menjadi kegemaran jin adalah namanya Batrisya. Batrisya ni jin cukup gemar dengan nama ni. Batrisya. Erisha. Erisha. Dan ada nama moden yang kita jumpa pada hari ini juga. Pergi ke klinik saya, nama Mazda. Saya terkejut, saya kata kereta ke orang. Okey, kita akan sambung selepas ini. Bertemu lagi, jangan ke mana-mana. Salin nama-nama yang bahaya ni tuan-tuan. Kalau dah terletak nama ni nak buat macam mana, saya akan huraikan selepas ini. Bertemu lagi selepas ini. Alhamdulillah tuan-tuan.
Kita sambung lagi dalam bicara kita dalam segmen yang terakhir. Selama 3 hari kita berancangan ini, saya nak penuhkan nama-nama tadi. Kalau kita tengok dari segi nama ini pun satu memainkan peranan yang penting. Kalau kita tengok dalam cerita P.Ramlee, tak silap saya, Ahmad Albab. Bagaimana budak tu menangis, akhirnya P.Ramlee ketuk pintu. Ya, Tompek ketuk pintu, senyap budak tu. Akhirnya letak nama pintu, senyap sungguh. Bukan nak suruh letak nama Ahmad Albab, tapi nama itu di antara kewajipan ibu bapa terhadap anak-anaknya yang baru lahir ialah menamakan dengan nama-nama yang baik. Apatah lagi kalau ada Muhammad di depan. Itu nama yang terbaik. Jadi kita akan sambung lagi. Tadi saya bagi tahu nama moden pada hari ini membingungkan kita. Ada orang ke klinik saya nama Mazda. Saya panggil Mazda bin Abu Bangun Manusia. Saya ingat kereta. Sebab apa rupa-rupanya gabungan ayah nama Mazlan, mak nama Aida. Mazda, nama kereta. Nasib baik tak letak Toyota. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah ada nama-nama tadi, tak payah pergi ubah kat pejabat. Panggillah. Kalau dia anak sulung, panggil Along. Kalau dia nama Nur Balkis, panggil Nur. Kalau dia nama Siti Najwa, panggil Siti. Ubah panggilan saja, tak payah ubah tulisan. Kita tahu dah hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Jadi nama-nama ini memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita. Sekejap tadi ada pemanggil kawan saya. Dia kata memang betul Ustaz. Anak saya ni nama Kristina. Sekejap tadi. Batrisha. Menangisnya Masya Allah daripada kecil sampai besar-besar pula hyperaktif Ustaz. Memang bermasalah. So banyak nama lain yang kita perlu cari. Dan di mana tuan-tuan dan puan-puan perlu rujuk nama-nama ini. Supaya nama yang kita letak pada anak-anak kita ini tidak bertembung dengan nama jin. Kadang-kadang kita panggil anak kita sebagai contoh. Anak kita nama Najwa, kita panggil Wah. Jin pun tersentak. Panggil aku ke panggil anak dia? Silap hari bulan, jin pula pergi tempat dia. Jadi panduan-panduan seumpama ini kita perlu ada. Banyak nama-nama, tak silap saya ada 77 nama. 77 nama yang diambil oleh golongan manusia nama-nama jin ini meletakkan nama kepada anak-anak mereka yang akhirnya mengundang ke bahaya. Kenapa? Anak-anak mereka akan mempunyai sakit-sakit yang misteri dan sukar untuk diubati. Pada nama-nama tadi, tak payah pergi ke pejabat untuk ubah surat beranak, tak payah ubah panggilan sahaja. Kalau yang tak ada masalah pun saya nama tu sehingga saya jadi PhD hari ini, tak ada masalah. Alhamdulillah. Saya cerita yang bermasalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selama 3 hari kita berancangan ini, banyak ilmu-ilmu yang saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan. Saya insan yang lemah. Bukannya banyak ilmu, sekadar tahu sepatah selidah. Saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan. Dan ada orang yang telefon kita, Ustaz bagi ayat laju sangat. Ustaz nama-nama tadi, saya sempat salin 2 aja. Saya nak slow-slow macam mana? Masa bukan ada di studio ini tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nak tuan-tuan berkenaan dengan nama tadi. Nama tadi saya buat satu set. Satu buku yang mana buku-buku ini bertajuk nama-nama mulia di dalam Islam. Seindah nama semurni peribadi. Saya mana bukunya adalah buku lip merah ini. Seindah nama semurni peribadi agar anak-anak lahir sihat, rupawan dan solehah. Doa dan zikir pilihan untuk ibu mengandung. Ini cukup bagus kita pilih nama-nama yang hebat dalam ni. Tu pasal nama tadi. Pasal ibu mengandung nak suruh anak jadi cerdik, tak cacat celah, ada doa-doanya dalam ni kepada mereka yang mengandung. Jadikan buku ini sebagai sasaran anda. Kerana banyak faedah yang ada dalam buku ini. Jadi, tuan-tuan, ayat yang saya berikan itu terlalu mahal harganya. Ayat yang saya berikan itu adalah kalamullah. Apapun kita amalkan ayat-ayat tersebut. Dengan mengamalkan ayat-ayat tersebut, kita kena ingat, yang pertama bukan kita nak kesembuhan. Yang pertama, kita nak pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak pahala daripada Allah. Yang kedua, baru kita nak kesembuhan. Itu pesanan saya selaku mengajar anda selama 3 hari. Dan yang kedua, apabila orang sakit, apabila kita sakit, sebelum pergi hospital, ikhtiarlah dulu dengan ayat suci Al-Quran. Dan kalau pergi hospital pun, dah ada ubat di tangan, nak makan, alangkah indahnya perubatan Islam itu tuan-tuan. Jika tuan-tuan baca walaupun sepatah ayat-ayat yang saya ajarkan tadi, sekurang-kurangnya Bismillahirrahmanirrahim, ambil air, telang ubat, pahala masuk dalam perut kita,
kesembuhan pun insya-Allah kita akan dapat. Yang paling penting kita mencuba dengan penyakit-penyakit yang Allah Subhanahu Wa Taala uji kita itu tadi. Kita ingat Nabi Ayub adalah seorang nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesakitan yang akhirnya sembuh dengan kesabaran Nabi Ayub itu sendiri. Elok kita akhiri pertemuan kita selama 3 hari ini dengan doa. Mudah-mudahan doa ini menjadikan kita seorang manusia yang sihat dan walafiat dan menjadi hamba Allah yang terpilih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ala umurid dunya waddin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa shifaa'an wa rahmah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, ujilah kami dengan ujian-ujian penyakit yang mudah diubati, ya Allah. Jangan sesekali Engkau menguji kami dengan ujian-ujian penyakit yang sukar untuk diubati, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan ilmu yang kami terima selama 3 hari berturut-turut ini ilmu yang diberkati oleh-Mu, ya Allah. Jangan sekali-kali Engkau menjadikan ilmu yang kami pelajari ini ilmu yang dimurkai oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami menzalimi diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengasihani kami dan tidak mengampuni kami, maka jadilah kami orang-orang yang rugi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan permulaan hari ini bagi kami kebaikan, pertengahan hari ini bagi kami kebajikan, dan akhir hari ini bagi kami kecemerlangan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna. Kita bertemu lagi di lain siaran dan rancangan. InsyaAllah selamat mencuba ayat-ayat saya berikan. Mudah-mudahan tuan-tuan mempunyai jalan keluar untuk menyembuhkan penyakit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.